Soalan 21. Rajah 10 menunjukkan seorang atlet yang angkat beban berjisim 20 kg. So apakah berat beban itu? Macam nak kira berat? W darab dengan M G, betul tak? Betul. So M dia jisim 20 kg darab dengan G. G tu graviti. Berapa graviti? Itu cikgu kata graviti ada banyak nilai kan. Ada 10 kan. Ada yang 9.81. Tapi dulu masa KPSM dia banyak ambil 10 kan. KSSM syllabus baru ni dia ambil yang 9.81. So berapa? 20 darab 9.81 berapa? Dah kira dah? 196.2. 196.2. Ya, 196.2 unit berat. Berat apa unit dia? Mestilah Newton kan. Sebab tu jawapannya C, okey? Kenapa cikgu punya ni slow bila gerak? Slow tak? Kat skrin kamu nampak slow tak dia punya ni? Tak. Tak Okey pula Okey, next. Kita pergi ni pula. Yang ni. Rajah 11.1 menunjukkan daya takwikan graviti. Antara dua kubus pepejar yang seiras P dengan Q. Kalau dia seiras, mestilah dia sama jisim. Ya, cikgu rasa cikgu kena tanggal charge lah. Okey, dia sama jisim. Jadi, jika separuh daripada P dengan Q masing-masing dibuangkan, seperti dalam rajah 11.2, berapakah daya tarikan graviti yang baru antara P dengan Q? Okey, apa formula nak kira daya tarikan graviti? Ada kan dalam formula? Formula yang dalam, kan dalam kertas soalan kan dia akan bagi lampiran formula. Betul tak? Lampiran formula. So daya tarikan graviti, formula dia apa? F sama dengan berapa? Sekejap cikgu scroll. Cikgu scroll kat atas. Mana daya tarikan graviti? Yang ni kan dia buat G10 kan. Kali kena buat 9.81 ni. Okey. Mana daya tarikan graviti? Formula mana? Respon. Nampak tak? Formula mana? Nombor 19. Ya, nombor 19 ni force ni, daya tarikan graviti. Jadi force sama dengan G. G tu apa? G tu pemalar kegravitian semesta. Okey, lepas tu M1. Ni jisim objek yang satu dengan jisim objek yang kedua. Lepas tu R tu apa R? R ni adalah apa? Jarak antara apa? Antara Planet ke planet. jarak, macam kak? Jarak antara dua pusat objek kan? Betul. Jarak antara dua pusat objek. Jadi tengok kat sini Okey, mana tadi? Okay, cuba scroll balik lah. Mana 20? Okey ni. So F sama dengan G pemalar kegravitian semesta. M1 darab dengan M2 kan. Jisim objek pertama dengan objek kedua bahagi dengan R. R kuasa 2. Jarak antara dua pusat objek. Okey. Jadi kat sini dia kata apa? Dia kata rajah 11.1 menunjukkan daya tarikan graviti dia F. Maksudnya kan kalau maksudnya antara objek P dengan Q, daya tarikan gravitinya
F. F tu maksudnya 1F lah nilai dia. 1F. Okey, 1F. Jadi, kejap ni 1F ke kejap Saya tekan graviti sini ni F, ni F. So, kejap. F bagi 2 dengan F bagi 2. F per 4 lah. Okey. So, kalau objek tu duduk sebelah-sebelah, F dengan F, so dari tekan graviti ni berapa? 2F kan? 2F. Itu kalau objek dia dekat-dekat. Okey, kalaulah objek tu kita maksudnya kan jisim M1 ni darab dengan jisim M2 bahagi dengan jarak antara dua pusat objek ni, dia akan dapat daya tarikan graviti ni nilai dia 2F. 2F. Okey. Kalaulah misal, maksudnya kan, okey sekarang kita tengok apa hubungan antara F ni dengan hasil darab dua jisim ni. Apa hubungan dia? Respon apa? Berkadar? Langsung. Yes, yang berkadar langsung kan, berkadar terus. Okey, kalaulah objek ni kita bahas, maksudnya objek P tu kita pecahkan. Dia buat apa? Dia buang Dia buang sebelah ni. Yang ni dia buang sebelah. Lepas tu yang ini pun dia buang sebelah. Jadi kalau dia buang, maksudnya jisim dia berkurang, betul tak? Bila dia buang, jisim dia berkurang. Okey, jisim dia berkurang. So kalau jisim dia berkurang, F dia berkurang tak? F dia? Berkurang. F pun berkurang, okey? F pun berkurang. Tapi dia punya jarak antara dua pusat graviti ni berubah tak? Cuba tengok jarak antara dua pusat graviti. Kalau masa objek dekat-dekat, dia punya jarak dia, ni kan daripada pusat P ke pusat Q kan? Tapi kalau dia buang, P sebelah dengan Q sebelah, jarak dia berubah tak? Ke sama je? Sama. Jarak dia sama je kan? So yang ni sama je lah. Okay? Jarak antara dua pusat sama je. So yang berubah jisim je. So kalau jisim berubah, daya tarikan graviti pun berubah. So dia patutnya dia berubah lah. Jadi apa jawapannya? Adakah 1/9, 1/4, 4/9, 1/2? Jadi kamu tengok kat sini. Kalau tadi dia kata objek P ni daya tarikan graviti dia F, yang Q ni pun F. So kalau kita bahagi 2, kan dia berkurang kan, jisim berkurang, daya pun berkurang. So F dia pun berkurang jugalah, okay? So F dia berkurang. So kalau dia kalau jisim dia, contohlah jisim dia 1 kg, kan, P tu 1 kg. Q pun 1 kg juga sebab sama kan, sama jisim. So kalau kita bahagi 2, jadi 1 kg bahagi 2, maksudnya jadi apa? 1/2, betul tak? Kan? Betul. Yang ni kalau buang separuh, yang Q ni buang separuh pun sama juga. 1/2 kg juga. Jadi kalau dia kurang separuh, jadi F ni pun kurang separuh jugalah. Sebab dia berkadar terus kan. So F ni pun kurang separuh. Jadi apa? F/2. Yang ni pun F/2. Okay. Daya tarikan graviti P ni F/2. Daya tarikan graviti Q pun F/2. So kalau kita jumlahkan dapat berapa? Aku salah ke ni kejap mana tadi? Ya Allah Tuhan. F/2 aku tambah dengan F/2. Oh salah 1F tambah 1F. 2F kan? 2F per apa tu buat ni? Sekejap korang jawab apa ni? Jawapannya adalah 1/4. Dapatlah 1/4. Sekejap, 1/2. Lah, maksudnya kan, sekejap ini darab bukan tambah.
Okey. Tak yang dapat 1/4 F. Siapa boleh jawab soalan ni? Dia dapat 1/4 F ada tak? Tak ada Tak erti. Tak ada okey. Kejap dia nak kata apa sebenarnya? Okey. Sekejap, cikgu rasa dia nak kata macam ni. Okey, kita tukar sikit Cikgu rasa dia nak kata daya takwikan graviti antara P dengan Q, nilai dia adalah kan kalau P tu F, Q pun F, maksudnya daya takwikan graviti dia adalah 1F lah. Maksudnya daya takwikan graviti dia adalah 1F. Kalau P pun F, Q pun F, so nilai daya takwikan graviti antara P dengan Q tu adalah 1F lah. Okey. Jadi, lepas tu jisim ni kamu anggaplah 1 kg, yang ni pun 1 kg juga. Lepas tu jarak antara pusat P dengan pusat Q tu kamu anggaplah jarak dia pun 1 juga 1 juga. 1. So 1/2 kan. Jadi nilai dia apa? 1 darab 1 bahagi 1/2. Dapat apa nilai dia? 1 darab 1, 1 bagi 1, 1 kan. So nilai dia 1, jadi 1F. Okeylah 1F. Jadi daya takwikan graviti P dengan Q adalah 1F. So kan gambar ni pun ni patutnya dia kena buat daya takwikan graviti dia F. F je lah. Dah F. Janganlah buat 2F kan, nanti confuse. Okey, ni F. So 1F lah. Okey, maksudnya nak dapat 1F, 1 darab 1 bahagi 1/2 dapat 1. Okey, tu kalau 1 kg 1 kg. Okey. Kalau lah 1 kg tu kita pecah 2. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1/2 kan, P ni jadi 1/2 kg, Q pun 1/2 kan. So darab dengan 1/2. Lepas tu bahagi dengan 1. Jarak dia sama kan, 1 bahagi dengan 1/2 kan. Okey, apa jawapannya ni? Ceritakan kalkulator. 1/2 darab 1/2 bahagi 1/2. Berapa? 1/4. 1/4 kan. Okey, ni. Dapat 1/4. Jadi F ni tu, okey, so nilai F ni 1/4 lah. Okey, kalau macam tadi kan 1 darab 1 bahagi 1/2 dapat 1. So kalau ni 1/2 darab 1/2 bahagi 1/2, 1/2 darab 1/2 bahagi dengan 1/2 dapatlah 1/4 F. 1/4 F. Okey, 1/4 F. Sebab itulah jawapannya adalah B, 1/4 F. Kalau macam ni faham tak macam ni? Boleh? Faham ke ni? Aku tak faham. Respon faham ke tidak? Faham. Faham kan? Maksudnya kan daya takwikan graviti antara P dengan Q tu nilainya adalah 1F tau, bukan 2F. Okey, 1F. So dia nak kata yang P tu F, daya takwikan graviti P tu F, Q pun daya takwikan graviti dia pun F. Jadi daya takwikan graviti antara P dengan Q nilai dia 1F lah sebenarnya 1F. Bukan 2F, 1F. 1F. So 1 darab 1 bahagi 1/2 dapat 1. So kalau objek tu kita pecah 2, jadi 1/2 darab 1/2 bahagi dengan jarak dia sama yang 1/2 dapat 1/4. So 1/4 F. Okey, macam itulah. Ada yang tanya soalan? Respon. Ada tak tanya soalan? Tak ada? Boleh terima tak yang ni? Hello, boleh terima tak? Boleh. Boleh kan? So F tau, bukan 2F ni bukan 2F. So kalau kamu nampak soalan macam ni, maksudnya dia nak kata daya takwikan graviti antara P dengan Q adalah 1F. Adalah 1F. Okay, so 1F. Okay dah, next. Okay, ni daya takwikan graviti antara dua jasad bertambah apabila F sama dengan apa? G M1 darab M2 per R kuasa 2. So dia nak tambahkan daya takwikan graviti ni, jadi jisim
objek tu kena tambah ke kena kurang Hubungan dia apa? Kena kurang ke? Okay, apa hubungan antara F dengan hasil darab M1 dengan M2 ni hasil darab dua jisim ni. Hubungannya apa? Berkadar terus. So kalau maksudnya kan kalau nak naikkan daya tarikan graviti, jadi hasil darab dua jisim objek ni mesti mesti tinggi jugalah. Okay. Barulah daya tarikan graviti tu tinggi. Okey. Lepas tu ni pula, ni jarak antara dua objek ni pula. Okey, apa hubungan dia? Jarak antara dua objek. Songsang. Berkadar songsang kan? Berkadar songsang. So kalau dia berkadar songsang, kalau nak tinggikan daya tarikan graviti, jadi jarak antara dua pusat objek tu mesti apa? Mesti Kurang. So yang mana jawapan dia? A dia kata B. apa? Bukan A. Okey, jawapannya adalah B. Ya betul. Kedua-dua jisim objek ditambahkan dan jarak antara kedua-duanya dikurangkan. Okey, next. Okey, soalan ni 24 ni pula. Dia suruh kira apa ni? Dia kata jisim bulan, lepas tu jarak antara bumi ke bulan. Okey, berapakah daya graviti antara bumi dan bulan? Okey. So nak kira daya graviti macam mana? Samalah F sama dengan G M1 darab M2 per dengan R kuasa 2 kan. So G pemala kegravitian semesta 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M1. Ambillah jisim bulan. Jisim bulan berapa? 7.36 darab 10 kuasa 22. Lepas tu jisim bumi. Okey, 5.97 darab 10 24 bahagi jarak antara bumi dengan bulan, jarak dia berapa? Dia bagi kan? Antara pusat bumi dengan bulan ni 382 171 kilometer. Tapi nanti kena tukar ke meter kena pakai unit standard international Jisim pakai unit kg. Okay, apa lagi? Jarak pakai unit meter. Okay. So kalau tukar meter ni macam mana? Meter 382 171 Darab 1000. Darab 1000. Okay. 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 So dapatlah meter. Okay. Make sure kuasa 2 Kuasa 2. Okay. Cu kira dapat berapa? .67 sepotong negatif 11 darab 7.36. Dah kira dah dapat berapa? Kira kan? Cikgu kira ni. Okay, berapa dapat? Respon. 2.01 darab 10 kuasa 21. 10 kuasa 20 kan? Dapat ni tak? Dapat tak A? Dapat? Baik. Okey, dapat. Okey. Kan jawapan ni panjang kan? Panjang sangat Sebab kalau dalam kertas 2 kamu ambil, kalau jawapan dia panjang, kamu ambil paling minimum apa? Kan cikgu kata paling minimum, kalau kamu kira dalam kalkulator jawapan ni panjang tak tahu nak ambil berapa tempat perpuluhan. So yang paling minimum ambillah 2 tempat perpuluhan Maksimum 4 tempat perpuluhan. Siapa buat 1 tempat perpuluhan salah. Sebab minimum 2 tempat perpuluhan. Tengok kertas 1 ni pun dia bagi jawapan ni 2 tempat perpuluhan. Kan kalau jawapan dalam kalkulator kan kamu kira panjang sangat 2.0066079119 kan. Tak tahu nak pilih tempat perpuluhan. So ambillah minimum 2. Maksimum 4. Boleh? Faham ke? Faham. Okey, faham. Next. Okey, ni Raja 12 menunjukkan suatu objek mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian h dari permukaan bumi. Okey, yang manakah yang betul? Okey. Pusat bumi kat mana? Kat sini kan. So daya tarikan graviti bumi, kalau kita berada kat sini, kenapa kita tak terbang melayang? Sebab apa? Ni kamu kan.
Kenapa kamu tak boleh terbang ke atas? Sebab apa? Daya tarikan graviti, betul tak? Menyebabkan kamu tak terapung-apung. Yang tu faham tak yang tu? Faham. Faham kan? Sebab daya tarikan graviti antara kamu ni dengan pusat bumi ni kuat. So bila kuat pusat bumi dia tarik kamu kuat. Sebab tu kamu tak melayang-layang. Okey. Tapi apa jadi kalau kamu berada di satu tahap yang pusat bumi ni dah tak boleh tarik dah. Contoh kamu berada di sini kan, di sini. Kat sini dia dah tak boleh tarik kamu dah. So kamu pun melayang-layang terus kan. Melayang-layang sebab pusat bumi dah tak mampu nak tarik dah. So bila dah tak mampu nak tarik dah, sebab kamu makin jauh dengan dia kan. So bila kamu makin jauh dengan dia, dia tak mampu nak tarik. So daya tarikan graviti dia apa? Kuat ke lemah? Lemah. Ya, daya tarikan graviti lemah. Okay, so kalau kamu berada jauh sangat, jadi daya tarikan graviti tu lemah. Jadi jawapannya apa? Apabila ketinggian bertambah, pesutan graviti bertambah. Ya ke? Pesutan tu kamu boleh kaitkan juga dengan daya tarikan graviti lah. Okay, daya tarikan graviti. So apa jawapannya? So apabila ketinggian bertambah, jadi apa? Pesutan graviti ni maksudnya ni lah, kalau kamu berada, contohnya kamu ada dekat dengan bumi kan, contohnya kat sini kan. So bila kamu jatuh tu, kamu jatuh kat arah bumi lah kan, pesutan bumi. Tapi kalau kamu berada di jauh daripada pusat bumi, sampai pusat bumi dah tak boleh tarik kan, contohnya kat sini kan. Dia dah tak boleh tarik. So kalau kamu jatuh pun, kamu tak jatuh pada bumi, kamu jatuh kat tempat lain lah. Sebab tak mampu nak tarik kan. So apa jawapannya? Bukan. So jawapannya apa? Respon. B. B, okay. Apabila ketinggian bertambah, pecutan graviti berkurang, okay. Pecutan graviti berkurang, daya tarikan graviti dia berkurang lah, okay. Samalah daya tarikan graviti, pecutan graviti. Okay. Maksudnya kalau kamu berada di sini, contohnya masih boleh jatuh pada bumi. Tapi kalau kamu berada jauh sangat, contoh sini, kamu tak boleh jatuh pada bumi dah, okay. Bumi tak tarik kamu, so kamu akan jatuh ke mana-mana, mungkin jatuh ke planet lain. Macam itulah. Okay, next. Satelit pada orbit geopegun. Satelit pada orbit geopegun bumi. Selalunya satelit apa? Yang mana? Orbit geopegun bumi ni kan ni bumi. Lepas tu bumi kan berputar. So dia ada orbit dia. So orbit bumi tu lah kita panggil orbit geopegun bumi. Lepas tu kita ada letak satu satelit pada orbit ni. Pada orbit geopegun bumi ni. So satelit ni dikenali sebagai apa? Siapa tahu satelit apa? Kalau bumi putar 24 jam, satelit ni pun putar 24 jam juga. Satelit apa? Siapa tahu? Siapa ingat? Yang nak tengok astro tu, satelit apa nama dia? Kan kamu tengok astro. Astro kan dia ada pakai satelit. Satelit apa? Siapa tahu? Satelit M apa? Misat. Satelit Miasat. Okay. Dia lah yang control Astro punya TV tu. So dia berkaitan dengan apa ni? Satelit Miasat. Dia berkaitan dengan komunikasi kan. So komunikasi ni lah perhubungan lah. Okay. Dan juga kaji cuaca kan. Okay, samalah juga. Okay. So jawapannya B. Boleh? Boleh. Okay, next. Ni hukum Kepler kedua. Dia kata satu garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama pada selang masa yang sama. Maksudnya luas dia sama. Nampak je A tu besar. A yang sini besar, A yang ini nampak macam kecil kan. Tapi sebenarnya kawasan dia sama luas sama luas. Okay. Bezanya yang ini dia macam apa? Macam halus macam ni kan. Yang ni dia macam lebar macam ni kan. Sebab dia dekat dengan matahari. Okay, ni sebab dia ni lah.
Dia jauh dengan matahari. So, okey, jadi kawasan dia sebenarnya luas dia sama. Okey, dari segi masa. Kan cikgu dah explain kan? Cikgu dah explain ke sini yang ini? Sekejap Okey, kalau dia contoh ni planet. Okey, ni planet. Contoh ni planet apa ni? Planet bumi lah contoh kan. Planet bumi. Okey, bila dia gerak sini, dia dekat tau dengan matahari. Okey, dia nak habiskan kawasan A tu. Okey, dia kena dalam masa yang sama Contohnya kan, tu dia kata pada selang masa yang sama. Maksudnya kan kalau nak bergerak di kawasan A mesti 5 minit. Nak bergerak di kawasan yang ini pun, kawasan bumi ni kalau berada kat sini kan, jauh dengan matahari, dia bergerak sini pun dia kena nak mencakupi kawasan ni pun mesti 5 minit juga. Agak-agak bumi bergerak laju di mana? Di bahagian kiri ni ke ataupun di bahagian kanan? Kiri. Ya, kiri dia gerak laju sebab dia tahu dia kena habiskan kawasan A ni dalam masa 5 minit. Tapi dia jauh sangat nak gerak kan. So bila dia jauh, dia akan laju lah. Sebab tu dia laju. Dia akan lajulah pergerakannya. Okay. So dia akan buat hal laju dia tinggi. Tapi yang ni, kawasan yang ni, yang belah kanan ni, dia tahu kawasan dia dekat je kan nak sampai. Nak mencakupi kawasan A ni dekat je. Lepas tu nak kena buat dalam masa 5 minit. So dia tahu dia dekat. So dia tak adalah nak gerak laju-laju. Dia geraklah slow. Okay. So jawapannya apa? Sebab tu jawapannya V1 ni lebih daripada V2. Betul tak? V1 lebih daripada V2 dalam masa sama. Sini 5 minit, sini pun 5 minit dalam masa sama. Sebab tu jawapannya C. Okay, ni faham ke yang ni? Faham. Okay, faham. Next. Okay, ni apa benda pula ni? Pelajar menunjukkan satelit yang mengorbit bumi. Dia pakai orbit bumi Ni orbit apa tak sebut. Okay, mungkin orbit ni lah kot. Tak sure lah orbit apa Sama ada orbit Jopelgon ataupun bukan kan. Okay, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam wajar di atas, laju orbit satelit ialah kamu nak kira laju. Yang mana satu formula dia? Kalau kamu perasan, lampiran yang atas tu dah bagi dah formula nak kira laju orbit. Yang mana satu? Apa beza ni? G besar ni M kecil. Kamu tengok. Tengok balik. Kita scroll up balik lah. Mana? Yang mana nak kira? Apa ni had laju satelit? Had laju orbit? Yang ini ke yang ini? 24 ke 25? 24. 24 25. 25. 24 ni nak kira had laju lepas kan? Betul tak? Kan nak kira had laju lepas kan, yang nak bagi objek tu boleh mengatasi daya tarikan graviti bumi. Ini nak kira had laju lepas. Yang nak kira had laju satelit kan, ataupun kamu nak kira had laju orbit. Dia nampak je orbit tu macam satu bulatan macam ni, tapi sebenarnya kan orbit tu dia bergerak tau. Tapi kamu tak nampak lah dia bergerak, tapi dia sebenarnya dia bergerak. Sebab tu satelit tu pun dia bergerak bersama-sama dengan orbit. Jadi had laju orbit tu adalah had laju satelit lah. Okey, had laju satelit tu adalah had laju orbit. So formula dia yang ni Ni formula dia. So G tu apa? G ni adalah pemalar kegravitian semesta. M tu apa M? Jisim bumi. Jisim bumi lah, okey. Kalau orbit bumi maksudnya jisim bumi. Kalau orbit planet marih, jisim planet marih. Okey. Lepas tu R apa R? R tu adalah okey, siapa ingat R tu apa? Adakah R tu jejari? Jejari kan, radius, jejari. Jejari. Okay, sekarang ni kita tengok. Ni, mana tadi? Ingat mana tadi? Kena scroll down balik. Scroll down. Mana? Okay, so tadi formula dia V sama dengan
G, pemalar kegravitian semesta. Lepas tu tadi kawan kamu kata darab dengan jisim. Kalau bumi, kalau orbit bumi maksudnya planet ni planet bumi lah. So planet bumi, jisim planet bumi. Tengok jisim bumi dia buat simbol apa? M besar kan kecil M besar kan? M besar. So siapa buat M kecil salah. Ni salah, ni salah. Tinggal ni dengan ni lah. Okey, bahagi dengan dia punca kuasa kan. Okey, bahagi dengan R. R tu kan tadi cikgu kata radius kan, jejari. Okey, sekarang ni tengok jejari apa sebenarnya? Adakah jejari bumi? Jejari bumi, ni pada pusat ke sini. Jejari bumi dia buat simbol R besar ataupun jejari ni jejari apa sebenarnya ni? Dia ni nak cakap jejari orbit ni. Ialah jejari orbit kan. Ni pada sini ke sini. Ni jejari orbit. Mana satu? Jejari bumi ke jejari orbit? Orbit. Ya, jejari orbit. Okey, sebab kamu nak kira hal laju orbit ni kan, mestilah pakai jejari orbit. Okey, jarak antara orbit ni dengan pusat bumi. So, R kecil lah. Sebab tu jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Boleh? Faham ke ni? Faham. Okey, faham. Next. 29. Okey, Raja 14 menunjukkan sfera 1 sfera logam bersuhu 100 darjah Celsius direndam dalam suatu cecair bersuhu 30 darjah Celsius. Pernyataan yang manakah betul selepas 2 jam? Bila objek logam ni panas 100 darjah Celsius masuk dalam cecair yang 30 darjah Celsius, nanti lama-lama kedua-duanya akan apa? Mencapai suhu. Okey. So, jadi nanti objek ni sfera logam ni, sfera logam dengan cecair ni dia akan mencapai suhu yang sama. So, yang mana satu ni? Apa jawapan dia? Kalau mencapai suhu yang sama, mestilah berlaku keseimbangan terma. So, apa masuk keseimbangan terma? A, B, C atau D? Respon. D. D, okey. Kadar bersih pengaliran haba antara sfera logam dan cecair adalah sifar. Haba dah tak mengalir dah. Sifar lah, okey. Sifar, tak ada haba mengalir dah. Selepas kedua-dua objek ni, sfera logam dengan cecair ni mencapai suhu yang sama. Okey. Okey, next. Soalan 30. Okey. Raja menunjukkan sebuah termometer merkuri yang belum ditentu ukur panjang turus merkuri pada termometer ialah 5 cm pada 0 darjah Celsius. 5 cm tu maksudnya start daripada berbuli tau. Start daripada berbuli. Itu kertas dulu ada keluar kan soalan ni. Sebenarnya dia daripada berbuli daripada berbuli ni kena ukur. Sampailah ke 0 darjah Celsius nilai dia 5 cm. Kemudian daripada berbuli ni juga ke 100 darjah Celsius nilai dia 55 cm. So kalau cikgu nak antara 0 hingga 100 je ni, berapa cm? So kena buat apa? Kena buat apa ni? 55 kena tolak dengan 5, barulah dapat panjang antara 0 cm dengan 100 cm. Buat kan tu tak? 10 dah dapat 50 cm. Allah. 55 tolak 5, 50 cm. Yang ni faham tak yang ni? Faham. Okey, so 50 cm tu adalah jarak antara 0 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. Maksudnya 100 darjah Celsius panjang dia 50 cm daripada 0 tau. Okey, kalau 100 darjah Celsius. Okey, kalau 1 darjah